Terima kasih Ketua Pembangkang dan juga Yang Ketua. Saya nak minta tanya sama Ketua Pembangkang, adakah ianya benar bahawa kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh badan-badan kerajaan termasuk PDC, PBA dan juga PBT di negeri Pulau Pinang, lebih daripada 70% hingga 90% lebih peratus kontrak-kontrak masih ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera, yang tak dapat hanya kontraktor-kontraktor kroni daripada UMNO sahaja. Sebab tu mereka buat bising sangat, selalu tak dapat kontrak lagi kerana kita telah pun potong orang tengah daripada kontrak-kontrak tersebut. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah ianya benar bahawa baru-baru ini ada pemimpin-pemimpin UMNO di Pulau Pinang beli tanah daripada orang Melayu di kampung secara sekelompok, lepas tu dalam jangka masa tak sampai 6 bulan flip it to developer dan mendapat keuntungan sebanyak 12 juta ringgit untuk poket dia sendiri. Inikah kerajaan yang kita minta daripada Pulau Pinang? Terima kasih. Pematang Pau, sedikit ya. Terima kasih Pematang Pau. Saya harap agar Pasir Salak dapat mendengar. Kebetulan saya ahli parlimen mewakili hampir lebih daripada separuh pulau yang mana diduduki oleh orang Melayu. Orang Melayu balik pulau. Pematang Pau, saya bagi pihak balik pulau, kita pun tidak mengandaikan akan berlakunya terbentuknya Yayasan Islam Pulau Pinang zaman pemerintahan Pakatan Rakyat. Itu berlaku. Yang saya tahu dulu ada Yayasan Bumiputera, tapi masalah Bumiputera Pulau Pinang pun saya ingat Pematang Pau boleh jelaskan selanjutnya. Yang kedua, yang dikatakan oleh PJ Utara tadi itu ialah Pasir Salak, dua tokoh pimpinan UMNO Barisan Nasional, pengarah pilihan raya, kononnya pakar strategi pilihan raya, nak bela nasib orang Melayu, masuk kampung-kampung terang, kampung orang Melayu, orang kampung, beli tanah murah, hampir 30 lebih orang kampung diperdayakan agar menjual tanah dengan harga yang rendah luar pasaran, tak sampai pun 5 bulan jual kepada syarikat mana? Syarikat Cina. Isunya bukan saya kata Cina, tetapi yang diwar-warkan yang kononnya kita ini tidak menjaga masyarakat Melayu. Saya rasa itu menjawab sebenarnya siapa yang telah mengkhianat orang Melayu Pulau Pinang. Saya mohon penjelasan Pematang Pau, Datuk Yang Pertua, saya mohon satu lagi celahan. Apakah Yang Berhormat Pematang Pau sedar bahawa kekuatan yang boleh kita banggakan pada pentadbiran negeri pakatan, khususnya dalam yang kita cakapkan sekarang Pulau Pinang, adalah dari segi kekuatan urus tadbir kerajaan. Dan satu lagi fakta yang mungkin Yang Berhormat Pematang Pau boleh singgung juga adalah rekod sewaktu kita mengambil alih pada tahun 2008 bulan Mac. Waktu itu kita menanggung hutang yang dibuat oleh kerajaan terdahulu sebanyak 630 juta ringgit. Dan pada Disember 2011, hutang kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang cuma tinggal 30 juta ringgit sahaja. 630 turun jadi 30 juta ringgit sahaja. Yang pertama. Yang kedua, defisit sebanyak 230 juta selama 8 tahun berturut-turut di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional. Saya ambil daripada 2000 hingga 2008. Tetapi sekarang perbelanjaan kerajaan negeri itu adalah perbelanjaan surplus lebihan 40 juta, sudah termasuk 3 tahun berturut-turut. Apabila practice of good governance ini berlangsung, maka dapatlah kita limpahkan kelebihan itu kepada rakyat. Waktu kita mengambil alih daripada kerajaan Barisan Nasional, peruntukan Majlis Agama Islam untuk mempertabatkan agama ini untuk pembangunan sekolah agama rakyat, allowance pembangunan masjid, surau, guru kafar, para hufaz dan sebagainya, waktu itu cuma 12.5 juta. Kemudian kita diserang, inilah kerajaan yang mengkhianati orang Melayu, mengkhianati orang Islam, tutup bazar Ramadan, halau orang Melayu dan segala macam. Hari-hari selama 4 tahun kita diserang melalui media perdana khususnya. Dalam keadaan kita diserang sebagai kerajaan anti Melayu, tahun 2009 Majlis Agama Islam ini menerima peruntukan 20.5 juta. 2010 24.3 juta. 2011 33.3 juta. 2012 64.03 juta. Grafnya menaik
Mana mungkin kalau angka ini dipaparkan muka depan utusan Malaysia dan TV3, propaganda Barisan Nasional bahawa kerajaan pimpinan kita di Pulau Pinang itu menganiayai orang Islam, tak masuk akal sama sekali. Angka boleh menyebut dan menceritakan segala-galanya. Ya, inilah peluang yang saya rasa tak pengurusi diikuti tadi oleh DAP Pasir Salak. kata ini apa dikatakan sebagai anti-Islam oleh Yang Berhormat Bacok. Pematang Pau. Macam mana? Pematang Pau. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Saya sebenarnya cukup heran dengan teguran-teguran yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Salak. Kerana seolah-olah menganggap bahawa sesebuah kerajaan negeri ini dia boleh selesaikan keseluruhan masalah ekonomi yang dihadapi oleh penduduk-penduduk ataupun rakyat di negeri Pulau Pinang. Dia persoalkan tentang soal pendapatan seisi rumah. Apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Pulau Pinang untuk membantu orang Melayu untuk menambahkan pendapatan seisi rumah, ya. Seolah-olah ini semua adalah peranan kerajaan negeri, ya. Dan di sinilah yang kita rasa bahawa kerajaan Barisan Nasional ni dia tak mampu nak bezakan peranan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan inilah isi kandungan yang utama yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Pematang Pau, bahawa dalam bajet yang dikemukakan oleh Datuk Seri Presiden selaku Menteri Kewangan dan juga merangkap Menteri Wanita, mungkin kadang-kadang bercakap sebagai Menteri Wanita, bajet tidak mampu menangani masalah-masalah struktural yang ada di dalam ekonomi negara. Masalah-masalah asas, masalah-masalah tentang persoalan kronisma, tentang masalah ketirisan, masalah rasuah, masalah penyelewengan, yang mana sekiranya semua ini dapat ditangani dan kerajaan pusat diserahkan kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah, maka masalah-masalah yang disebut oleh Pematang Pau tentang soal nak tambahkan pendapatan seisi rumah dan sebagainya akan ditangani oleh kerajaan pusat. Tak boleh kita letakkan kesalahan itu pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri hanya menampung kekurangan yang terpaksa dihadapi hasil daripada dasar-dasar diskriminasi yang dilakukan oleh kerajaan pusat apabila Pulau Pinang jatuh pada Pakatan Rakyat. Termasuklah soal membina rumah-rumah mampu milik yang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Bagaimana Yang Berhormat Pematang Pau? Peranan yang dimainkan oleh kerajaan pusat dalam mengatasi masalah dan bezanya dengan peranan kerajaan negeri, saya harap. Ketua Pembangkang. Datuk Yang Jelas Ketua, sikit. Datuk Yang Ketua dan Yang Berhormat Pematang Pau, apa yang cuba digambarkan oleh Pasir Salak ialah, dan rakan-rakan seperjuangannya, seolah-olah Pakatan Rakyat ini khususnya di Pulau Pinang meminggirkan dan mengorbankan kepentingan orang Melayu. Ini memang skrip yang dimainkan oleh Pasir Salak, utusan Malaysia dan TV3. Tetapi apakah Yang Berhormat Pematang Pau setuju dengan dasar dan pendekatan yang dibawa oleh Pakatan Rakyat termasuk di Pulau Pinang dalam konteks perolehan proses tender terbuka, sebenarnya memberi peluang kepada ramai syarikat-syarikat Bumi Putra Melayu untuk mendapat kontrak ini. Daripada rekod yang kita dapati, lebih 70% daripada proses tender terbuka akhirnya sampai ke tangan kontraktor Bumi Putra. Yang sebelum ini mereka memang tak dapat sebab mereka tak ada kabel politik. Tak ada, dia bukan ketua UMNO bahagian, dia bukan ahli parlimen UMNO. Tetapi sekarang mereka bersaing dengan kemampuannya. Akhirnya 70% daripada syarikat Bumi Putra dianugerahkan kerja-kerja perolehan dan kontrak. Yang terbaru, Datuk Yang Di-Pertua, syarikat takaful Bank Islam daripada pusat masuk tender terbuka untuk projek insurans di Pulau Pinang. Akhirnya syarikat takaful Malaysia dianugerahkan kontrak itu kerana ada kemampuan dan persaingannya baik. Ini sekali lagi menunjukkan kerajaan Pulau Pinang yang diketuai oleh ketua menteri daripada parti DAP
Dia jaga kepentingan semua rakyat Malaysia dan bukan politik perkauman yang dibawa oleh Barisan Nasional. Ketua Pembangkang jelas sikit. saya nak tanya Ketua Pembangkang, adakah Ketua Pembangkang sedar bahawa jumlah bajet atau jumlah belanjawan Kerajaan Pulau Pinang hanya 900 juta saja. Belanjawan persekutuan sejumlahnya 252 bilion, iaitu bahawa belanjawan Kerajaan Pulau Pinang tidak sampai 0.5% jumlah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Saya serah dengan Ketua Pembangkang lah, mengagih-agihkan masa tu. Ya. Dan ini beri penjelasan yang penting, kerana sebenarnya Yang Muhammad Pasir Salak, sahabat saya, dia minta penjelasan. Jadi kita tolong bagi penjelasan. Tadi dia tak serang. Jadi penjelasan tu harap mudah-mudahan dapat merubah pemikiran dia. Dan kerana dia saya kenal memang orang yang kritikal, tetapi dia memang menghormati fakta. Dan PJ Utara daripada dia saing saya ni sebenarnya. PJ Utara umpamanya menyebut tentang kontrak dijelaskan oleh yang Gombak yang jelas tadi, dan ini iaitu tender terbuka pada anggapan awal itu akan memudaratkan Melayu, itu umumnya. Tetapi kita buktikan di Pulau Pinang dan di Selangor, sekarang di Kedah, Kelantan, ya, bahawa tender terbuka, ya, itu tidak menjejaskan. Malah PDC, PBE itu dia syarikat milik kerajaan negeri juga memutuskan melalui tender terbuka, dan banyak daripada syarikat Bumi Putera yang layak yang dapat. Dan ini angka yang kita perolehi. Memang betul ada Bumi Putera yang tidak dapat, yang biasa, yang lama, yang ada kaitan dengan ketua bahagian UMNO. Ada sebagian kawan-kawan saya lama juga, tapi tak dapat. Sebab keputusan dia itu lebih telus, dan oleh demikian dia boleh menolak sanggahan kawan-kawan. Tetapi untuk mengatakan orang-orang yang mendabik dada kepada pejuang-pejuang Melayu, ini disentuh oleh Balik Pulau tadi dan sebelumnya PJ Utara. Orang yang diamanahkan, yang kononnya dianggap diiktiraf hebat oleh utusan TV3 sebagai pejuang-pejuang Melayu tulen, rupa-rupanya pergi menjelajah kampung-kampung Melayu, menyerang tokoh-tokoh Cina, kemudian beli tanah-tanah Melayu, kemudian lepas 5 bulan jual kepada syarikat Cina dengan untung jutaan ringgit. Jadi sebab itulah saya ingat apa yang dijelaskan tadi juga oleh Balik Pulau dan Macang dan Gombak dan Shah Alam, dan akhirnya Bukit Bendera. Poin Bukit Bendera tuan betul penting. Sebab kita sebut tadi ini di Selangor, di Kedah saya belum lagi sentuh dengan Kelantan. Ini dengan kerajaan negeri dengan peruntukan yang cukup terbatas. Berapa jumlah belanjawan Selangor? 1.6 bilion ringgit. Pulau Pinang 900 juta ringgit. Tapi yang dilakukan, ya, belanjawan 900 juta ringgit dan 1.6 bilion boleh sediakan rumah kos rendah atau affordable housing 0.5 bilion ringgit. Dan kita boleh lihat kepincangan yang berlaku dari satu negara dengan 252 bilion entah tirih ke mana. Saya ingin menambah Tan Sri Yang Dipertua hujah tadi, iaitu dengan menyebut tentang apa yang berlaku di negeri-negeri Kedah dan Kelantan, ya. Tapi sebelum itu iaitu umpamanya Kedah ni hasil tak banyak pada mula. Semua tertumpu kepada bala, ya. Tapi ini patut diteliti betul-betul kerana ada relevannya di Pahang, relevannya di Perak, relevannya lebih-lebih besar di Sabah dan Sarawak. Bahawa perubahan kerajaan itu akan memberikan satu impak, dampak yang besar dari pendapatan negara, asalkan pengurusannya itu telus dan tidak korup. Saya bagi bukti di negeri Kedah, hasil purata balak di zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional, ya, kalau bahkan kerana ini sangat berkaitan dengan Sabah. Jadi saya minta tolong kalau bahkan untuk bawa kes ini ke Sabah, iaitu
Semasa pemerintahan UMNO Barisan Nasional, pendapatan purata setahun 9 juta ringgit. Hasil bala. Kawasan yang lebih kurang sama, saiz yang sama, sekarang di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat bawah pimpinan Ustaz Azizan di Kedah, 9 juta 2008 kepada 80 juta 2011. Sebabnya mana hilangnya tadi yang belasan juta, puluhan juta ini mana hilang? Hilangnya kerana diagihkan kepada kawan-kawan dan dengan pakatan tertentu, dan ini yang menyebabkan kerugian paling besar. Ya. Saya sentuh juga tentang Kedah sedikit. Ya. Kedah dengan keupayaan negeri yang kecil boleh membina Universiti Insaniah dengan kompleks yang cukup mahal, walaupun kos dia ikut anggaran dan diterima oleh Kementerian Kewangan. Kos itu lebih setengah saja daripada kos kalau dikendalikan oleh Kerajaan Persekutuan. Setengah daripada harga kos kendali. Dan kemudahan yang cukup baik dengan keupayaan negeri yang cukup terbatas melihat kepada pengalaman Kerajaan Negeri Kelantan sebelumnya. Dan saya nak sentuh sedikit tentang Kedah, Kelantan. Kata Kelantan hilang. Ya, royalty penting ya, royalty. Royalty memang kita sebut kemudian. Ya. Ya. Negeri Kelantan. Semua bicara tentang bahawa Kelantan tidak boleh diurus dengan baik, negeri yang paling miskin di negara. Itu persepsi dibawa oleh media UMNO BN. Bagus. Ketua Menteri tak ada tadi pun kita pertahan habis-habisan. Purata pertumbuhan KDNK negeri Kelantan bagi 2008-2010 adalah KDNK adalah ketiga tertinggi selepas Kuala Lumpur dan Selangor. Kelantan mencatat pertumbuhan KDNK purata bagi ketiga-tiga tahun tersebut sebanyak 4.87%. Manakala Kuala Lumpur menduduki tempat pertama, purata 6.7%, diikuti oleh Selangor 6.07%. Kelantan juga negeri yang pertama di negara yang memberikan geran tanah kepada orang asli. Jadi ini ada kaitan untuk rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak dan Pahang untuk belajar daripada pengalaman Kelantan. Dan ada membangkitkan soal menakutkan orang bukan Islam, tetapi juga kita harus tahu bahawa Kelantan dari awal telah meluluskan tapak pembinaan kuil Hindu di Jalan Hamzah, Kota Baru. Kerajaan negeri Kelantan juga, ini penting kerana soal Melayu, bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat tak jaga orang Melayu. Felkra, Felda Melayu. Dan ya, pengurusi Felkra apa ada. Dengar baik-baik. Ya. Kerana geran tanah Peneroka itu diputuskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, arahan Menteri Besar Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Kalau tanah itu tanah Peneroka Felda atau Felkra, Kerajaan Negeri menetapkan Peneroka mesti diberikan geran tanah kepada mereka dalam tempoh 3 bulan pertama. Ya. Jadi saya ingat susahlah kalau nak dipertikai hujah yang berdasarkan angka lain daripada menimbulkan persepsi seperti mana yang lebih parah, paling parah dihadapi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam soal anti Melayu, anti Islam yang diwar-warkan.